Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah kita sedang membincangkan ayat-ayat dari surah Al-Kahfi, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-44 dan 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba. Wadrib lahum mathal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pada saat yang demikian itu kekuasaan memberi pertolongan hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan, yang berbahagia kepada hamba-hamba yang taat. Dan kemukakanlah kepada mereka bandingan kehidupan dunia samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampur barulah tanaman di bumi antara satu dengan yang lain, dan kembang suburlah dia disebabkan air itu, kemudian menjadilah ia kering, hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam episod yang lepas kita sudah menggambarkan peristiwa yang berlaku kepada tanaman ataupun kekayaan sahabat yang kafir ini selepas mendapat peringatan daripada yang beriman. Seorang yang beriman menjalankan tanggungjawabnya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada sahabat yang kafir ini supaya masuk Islam. Menurut Al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Kabir, beliau menjelaskan bahawa peristiwa ini berlaku kepada dua orang adik-beradik daripada satu keluarga yang kaya raya, yang akhirnya bila ayah itu meninggal dunia, meninggalkan untuk mereka 8,000 dinar pada waktu itu, dan dibahagi kepada dua orang anak lelaki itu, seorang daripadanya masuk Islam, seorang daripadanya kekal dalam kekafirannya. Yang seorang ni mengambil 4,000 dinar untuk tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang lagi menggunakan 4,000 dinar ini untuk tujuan investment keduniaannya, dengan hartanya, rumahnya, kebunnya, berkahwin dan keperluan-keperluan dunia. Dan adiknya ataupun saudara kandungnya yang miskin itu mohon pertolongan daripadanya, tidak dipedulikan. Tapi wallahu alam, dalam kitab-kitab tafsir lain tidak menyatakan perkara sedemikian. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak khusus kepada mana-mana individu, kata Imam Ibn Katsir. Dan di sini kita telah belajar kaedah yang kita pegang bersama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahawa hukum ayat ini adalah bersifat umum untuk diterima pakai sampai ke hari kiamat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjalankan tanggungjawab dakwah. Dan dakwah ni telah kita bentangkan teori yang dikemukakan oleh Syekh Al-Marhum Dr. Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Fiqh Ad-Da'wah Al-Fardiyah yang sudah kita bincangkan sebelum ini. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min, ketika mentafsirkan ayat tersebut. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-44 ini satu khatimah, satu penutup bagi gambaran mereka yang enggan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat besok. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Kita sudah lihat bahawa jumhur ataupun kebanyakan ulama membaca dengan walayah, walaupun wilayah juga membawa makna yang sama, kata para ulama mufassirin, contohnya Imam Ibn Katsir, Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Al-Imam Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir dan Tanwir. Sudah pun kita jelaskan dalam kuliah yang lepas kewajaran untuk membaca walayah bil fathah ataupun wilayah bil kasrah. Kemudian kita lihat huwa khairun thawaba wa khairun 'uqba. Wa khairun thawaba wa khairun 'uqba. Uqba ni dia kata ana aqibah ataupun aqibah. Kalau bahasa Melayu sebut aqibah ni biasanya yang buruk.
Tetapi dari sudut bahasa Arabnya, aqibah ini biasanya untuk perkara-perkara kebaikan. Berkata Syekh Al-Ustaz Hasanain Muhammad Makhluf dalam kitabnya Kalimatul Quran Tafsir wa Bayan, beliau mengatakan, mentafsirkan, menjelaskan perkataan wa khairun uqba, maknanya aqibatun hasanatun li awliyaihi. Aqibatun hasanatun li awliyaihi maknanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang taat, yang sudah pun dijelaskan sebelum ini sebagai satu pendekatan targhib dan tarhib yang sudah kita bahaskan. Kemudian dalam ayat ke-45, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan satu bandingan kehidupan dunia ini, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Bandingan kehidupan dunia ini, kata Allah, laksana air yang kami turunkan daripada langit, dan kemudian air itu menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok yang subur, dan pokok-pokok ini tiba-tiba bila sampai waktunya dalam sekelip mata boleh berubah menjadi kekeringan, dan dalam keadaan kering ini ditiup angin berterbangan. Bila kita lihat perkataan digunakan oleh Allah di sini, tadruhu riyah, maknanya dia sudut bahasa Arab tufarriquhu wa tansifuhu, diterbangkan, dihancurkan. Bayangkan, ini pendekatan yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Najib Al-Kailani. Penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Quran adalah benda-benda yang bersifat mahsus, benda-benda yang ma'qul dan mahsus. Ma'qul maknanya benda yang diterima akal, mahsus benda-benda yang deria kita dapat rasai, dapat lihat. Jadi kalau kita mengambil kesempatan, kata Dr. Abdullah Nasir Alwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, galakan untuk kita membawa generasi muda-mudi umat Islam untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Contohnya pergi ke tempat-tempat yang mana menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini pokok yang hijau, satu masa nanti daunnya akan jatuh berguguran kering. Daripada yang hijau yang basah itu menjadi kering. Ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kehidupan kita yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lihat, ini kata Syekh Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, bahawa segala anugerah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sifatnya adalah tidak berkekalan. Sifatnya muakkad, tidak muabbad. Sifatnya akan tiba waktu dia akan punah, akan musnah, walaupun kita beranggapan lama ataupun sekejap dia pasti akan berakhir. Jadi gambaran dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada suasana izdihar wan nama kepada bawar dan juga al-fana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah untuk memberi keterangan, penjelasan lanjut bahawa orang-orang yang cinta melampau-lampau kepada dunia ini akan melihat semuanya berakhir dalam sekelip mata. Dan Al-Imam Al-Ghazali membawa bandingan yang cukup indah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab Rubu'u Al-Muhlikat, seperempat perkara-perkara yang membawa kepada kehancuran. Antaranya menceritakan di bawah bab namanya bab Hubbud Dunya, bab cintakan dunia. Di bawah menceritakan Al-Hirsu, Al-Tama'u, Al-Bukhlu, Wal-Itharu, menceritakan sifat orang yang beriman dan sifat orang yang tidak beriman. Telah kita jelaskan sebelum ini, pemilikan harta dalam Islam adalah satu galakan. Ayat-ayat yang banyak membuktikan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang menggunakan hartanya untuk tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang namanya Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi, beliau mengemukakan kepentingan orang Islam untuk mengerti pentingnya mereka ni hidup mulia di bawah sasaran Nabi SAW. Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik pada tangan yang menerima. Dikemukakan sejarah para hartawan di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Sebagai contohnya Az-Zubair bin Al-Awam, seorang sahabat yang hartawan yang meninggal dunia meninggalkan sebanyak 3 buhar. Dimaksudkan dengan satu buhar ini adalah 3 kanatir. Satu kantarah pula berapa banyak. Maknanya kalau ditaksirkan berapa juta wang hari ini yang ditinggalkan oleh Az-Zubair bin Al-Awam. Demikian juga Talha bin Ubaidillah. Demikian juga sahabat yang tidak pernah kita bincangkan lebih lanjut, namanya Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian Ibnu Jauzi membahaskan hadis yang mana Abdurrahman bin Auf ini memasuki syurga dalam keadaan habuan, dalam keadaan merangkak.
Dan hadis ini ditolak oleh kesemua para ulama muhaddisin untuk mengatakan sama ada hadis ini dhaif yang melampau-lampau ataupun maudhu'. Kerana pembawa hadis ini dijelaskan antaranya Ibnu Zazan merupakan seorang yang tidak boleh dipakai penjelasannya dari sudut hadis-hadis yang dikemukakan. Jadi maknanya dalam Islam kita perlu faham. Kali ini telah kita bincangkan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya yang bertajuk Mushkilatul Faqri wa Kaifa Alajahal Islam. Islam tidak mengecam pemilikan harta, tetapi yang dikecam itu apabila harta tersebut menyebabkan seseorang menganiaya orang lain. Yang mana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam episod yang telah kita bincangkan daripada ayat ke-35 sampai kepada 44 ini merupakan gambaran seorang yang ingkar. Natijah daripada harta dikurniakan oleh Allah, dia jadi lalai. Bukan begini maksudnya. Maksud yang dikehendaki harta itu ni'mal mal as-salih lirajul salih. Kata-kata Nabi SAW buat sahabat yang bernama Amr bin Al-As pada waktu dia masuk Islam. Telah kita bincangkan hadis ini, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ke-45 ni kita perlu fahami dengan sebaik-baiknya bahawa gambaran dunia yang Allah kemukakan nak menampakkan pendeknya waktu kehidupan di dunia macamlah pokok yang tiba-tiba subur, menghijau, lalu datanglah satu keadaan bertukar. Fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kata Ibn Ashur, fa di sini tufidu at-ta'qib, menunjukkan berlaku satu tempoh, tapi tempoh ni nampak macam sekejap. Memang betul Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita faham bahawa suasana ini boleh berlaku dalam sekelip mata. Daripada keadaan seorang itu kaya, dalam masa yang singkat dia boleh menjadi miskin dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan perkara ini dalam ayat-ayat yang lain. Sebagai contohnya, kita lihat bandingan orang-orang yang lalai ini menerusi ayat ke-11 surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dharni wal mukadzibina ulin na'mah wa mahilhum qalila. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah supaya dan biarkan aku sahaja membalas orang-orang yang mendustakan itu dan orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berilah kepada mereka tempoh sedikit sebelum aku hapuskan segala harta mereka dan juga kesombongan mereka itu. Dan sebenarnya peristiwa yang sama digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lalai yang Imam Ghazali bincangkan dalam bab hubbud dunia, cinta dunia ini, seperti juga yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Qalam ayat ke-14 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau kita lihat lanjutannya ayat ke-16, sanasimuhu al-khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. Ini kisah orang-orang yang ingkar, yang ingin harta itu dimiliki oleh dirinya sendiri saja, tidak sedar tanggungjawab kepada orang-orang yang memerlukan yang lain. Maksud ayat ini kalau kita lihat, adakah kerana dia seorang hartawan yang ramai anak pinaknya, maka dia mendustakan agama kami? Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan kami, dia berkata ini cerita-cerita dongeng orang terdahulu. Orang yang bersifat demikian akan didedahkan kehinaannya. Ini gambaran orang yang ingkar, yang dikurniakan oleh Allah harta yang dia cela, yang menyebabkan dia semakin hari semakin jauh daripada Allah SWT. Jadi istidraj dia. Dikurniakan nikmat itu menyebabkan dia lalai dan dia menafikan hak orang miskin yang terdapat dalam hartanya. Dan kami timpakan kepada tuan-tuan kebun itu yang kedekut itu dari sumpah, yang ketika itu orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah dari kebun itu pada keesokan hari, serta mereka tidak menyebut pengecualian, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada malam hari sedang mereka tidur. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka panggil di antara satu sama lain, memanggil berbincang. Setengahnya berkata, pergilah kita pada waktu pagi seperti ini kalau kita betul-betul mahu memetik buahnya.
dan membisiklah di kalangan mereka, jangan kita bagi sedikit pun kepada orang fakir miskin apa-apa yang akan kita perolehi daripada pungutan hari ini. Lihat, ini gambaran yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila dikurniakan harta menyebabkan mereka lalai. Kita hendaklah membaca, mengkaji sirah orang-orang yang terdahulu, betapa harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu wasilah, satu cara untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya cara untuk menyebabkan mereka lalai dan mereka semakin jauh daripada Allah, dan menggunakan harta itu menganiaya orang-orang lain, memenuhi nafsu syahwat yang tidak ada penghujungnya. InsyaAllah para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita akan lihat ayat seterusnya, gambaran yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehidupan dunia yang seterusnya, gambaran tentang harta dan juga anak-anak. Bagaimana kita dapat menjadikan kedua perkara ini sebagai aset untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya bila kita gagal menggunakan perkara itu, kita akan lihat dalam ayat-ayat yang lain amaran kepada mereka yang lalaikan oleh harta dan juga anak-anak, dan wasiat Nabi SAW buat umatnya supaya mereka berhati-hati dalam menangani kedua-dua perkara ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.